Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Pada 11 Februari 2015, seorang wanita berumur 52 tahun dibunuh dan mayatnya ditemui di dalam biliknya sendiri dengan kecederaan di leher di Taman Tanjung Emas, Tanjung Rambutan. Mangsa juga isteri kepada seorang sarjan polis yang berkhidmat sebagai peronda lebuh raya ditemui tertiarap dalam bilik tidur di kediamannya. Sadisnya adalah mangsa telah ditemui oleh anak lelakinya sendiri yang baru pulang daripada berniaga di Silibin, Ipoh. Ketika kejadian, suami mangsa, Sarjan Salihuddin Hassan, 55 tahun, tiada di rumah kerana bertugas di Slim River. Mangsa Izzah Abdullah berusia 52 tahun telah ditemui meninggal dunia pada pukul 3 pagi di rumahnya. Anaknya yang ketika itu pulang ke rumah dari berniaga seperti biasa. Keadaan rumah waktu itu dalam keadaan seperti biasa. Kemudian dilihatnya pintu bilik ibunya dalam keadaan terbuka dan lampu masih menyala. Dengan rasa hairan, dia pergi menjenguk untuk melihat jikalau ibunya masih berjaga. Sebaik melihat keadaan ibunya di atas katil, dia menjerit dengan kuat sambil berlari keluar rumah. Di luar rumah, dia menangis dan menjerit sehingga mengejutkan jiran terdekat. Jiran mangsa yang mendengar jeritan anak mangsa dan kemudian keluar dari rumahnya untuk memeriksa apa yang berlaku. Ketika ditanya, anak mangsa yang menangis hanya memintanya memeriksa ibunya di dalam bilik dan jiran itu terkejut apabila mendapati mangsa dalam keadaan tertiarap serta berdarah. Anak mangsa meminta bantuannya untuk menghubungi pihak berkuasa. Jiran tersebut kemudian terus menghubungi 999 untuk memaklumkan kejadian dan meminta bantuan kerana tidak tahu sama ada mangsa masih bernyawa atau tidak. Ketua Polis Perak, Datuk Osman Saleh mengesahkan kejadian seperti yang dilapor dan pihak polis segera melakukan siasatan di tempat kejadian. Hasil siasatan polis mendapati mangsa dibunuh di atas katil dan bedah siasat menunjukkan mangsa maut akibat kehilangan banyak darah. Bilik tidur mangsa tidak mempunyai kesan geledah dan tidak banyak barangan berharga milik mangsa yang hilang. Pisau yang digunakan dalam insiden itu juga telah ditemui di dalam rumah terbabit. Menurut Osman, tiada kesan pecah masuk di rumah berkenaan dan mendapati pintu belakang rumah terbabit dalam keadaan terbuka. Polis mengesyaki suspek telah masuk ke rumah mangsa melalui pintu belakang selepas menggunakan kayu untuk mencapai kunci yang tergantung di dinding rumah. Ini menunjukkan suspek telah biasa dengan keadaan di dalam rumah tersebut atau seseorang yang mengetahui keadaan persekitaran rumah itu. Hasil tindak balas siasatan, polis telah menahan 4 orang pemuda yang berumur sekitar 16 tahun hingga 19 tahun yang disyaki boleh membantu polis merungkai kes tersebut. Polis memberitahu anak jiran mangsa yang berusia 17 tahun merupakan orang pertama ditangkap sebelum polis kemudian membuat 3 lagi tangkapan. 3 lagi suspek ditangkap di sekitar Bercam. Operasi menangkap suspek bermula pukul 6 hingga 8 pagi. Suspek berusia 16 tahun bekerja sebagai kelindan lori. Seorang pelajar tingkatan 4, suspek berusia 17 tahun dan 19 tahun merupakan penganggur. Polis merampas 1 tabung duit shilling yang jumlahnya tidak banyak dan 2 buah telefon bimbit milik mangsa daripada seorang suspek dan tiada kehilangan barangan berharga seperti barangan kemas dan wang dilaporkan. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Pemeriksaan air kencing mendapati kesemua suspek bebas dadah dan salah seorang daripadanya adalah pelajar. Suspek yang ditangkap polis berusia 16 tahun hingga 19 tahun itu dibawa ke Mahkamah Magistrat Jenayah 2 Ipoh kira-kira pukul 10.53 pagi hari kejadian untuk proses permohonan tahanan reman. Magistrat Nur Melati Diana Abdul Wahab membenarkan suspek direman 6 hari sehingga 17 Februari bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Kesemua suspek kemudian dibawa semula ke Ibu Pejabat Polis Daerah Ipoh untuk tindakan lanjut.
Pada 25 Februari 2015, dua orang suspek remaja berusia 17 tahun dan rakannya A. Nagarujun 19 tahun bersama-sama dituduh membunuh Izzah Abdullah 52 tahun di nombor 9 laluan Tanjung 4, Taman Tanjung Emas, Ulu Kinta antara jam 12.30 tengah malam hingga 2 pagi 11 Februari 2015. Dia yang bekerja sambilan di kedai mencuci kenderaan sementara rakannya seorang penganggur didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang membawa hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Remaja itu dikatakan dikenali mangsa sejak kecil sehingga dianggap seperti anak sendiri oleh mangsa dan tinggal di taman perumahan sama. Tertuduh hanya mampu tunduk dan berdiam diri ketika tuduhan itu dibacakan dalam bahasa Tamil ketika prosiding. Pada 27 September 2018, seorang suspek telah dihukum gantung sampai mati manakala seorang rakannya yang Juvana ketika kejadian dijatuhi hukuman penjara sehingga diberi pengampunan oleh Mahkamah Tinggi Taiping selepas didapati bersalah membunuh mangsa 3 tahun lalu. Pesuruhjaya Kehakiman Asmadi Hussein menjatuhkan hukuman itu terhadap A. Nagarujun 22 tahun dan rakannya berusia 20 tahun selepas mendapati pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan. Mengikut pertuduhan, kedua-dua mereka didakwa bersama-sama membunuh Izzah Abdullah dan didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan yang membawa hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Asmadi sebelum itu menjatuhi hukuman itu berkata, mahkamah mendapati melalui keterangan saksi digabungkan menjurus kepada satu kesimpulan bahawa kedua-dua tertuduh melakukan pembunuhan ke atas mangsa. Katanya, mahkamah dengan itu mendapati kedua-dua tertuduh gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan dan disabitkan dengan kesalahan. Tertuduh pertama iaitu Juvana ketika kejadian berusia 17 tahun, mahkamah tidak boleh menjatuhkan hukuman mati dan dengan itu mahkamah memerintahkan tertuduh ditahan di penjara sehingga mendapat pengampunan pemerintah negeri. Sementara bagi tertuduh kedua iaitu Nagarujun, mahkamah menjatuhkan hukuman gantung di leher sehingga mati. Pendakwaan dijalankan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Azrul Faiz manakala Nagarujun diwakili Peguam Datuk Naran Singh dan tertuduh berusia 20 tahun diwakili Ranjit Singh. Sementara itu, anak tunggal mangsa Zulfadli Salehuddin 30 tahun yang hadir ke mahkamah bagi mendengar keputusan kes itu berpuas hati dengan keputusan dibuat mahkamah. Katanya dia puas hati dan terima kasih kepada semua yang mendoakan keputusan setimpal dengan perbuatan terhadap ibunya. Mereka sekeluarga trauma dengan kejadian itu dan tidak lagi tinggal di rumah berkenaan kerana banyak kenangan dengan arwah ibunya. Suspek Juvana yang dihukum disifatkan tidak mengenang budi apabila mangsa sering melayannya seperti anaknya sendiri dan telah dianggap sebagai anak angkat. Namun begini dibalasnya kepada mangsa, maka perlulah sampai ke tahap kita perlu berhati-hati membuat baik hatta kepada anak jiran sekalipun. Sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Allahyarhamah Izzah Abdullah. Semoga rohnya dicucuri rahmat dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-Nya yang beriman. Sekian.